Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Hari Malaysia. Kembali kita semula kepada rancangan podcast ATF. Apa rancangan podcast kita? ATF Podcast. So bersama kita dua tetamu istimewa. Kita akan minta mereka perkenalkan diri mereka masing-masing sekejap lagi. Okey, tetamu istimewa ni pun adalah keluarga ATF Sport kita juga. Okey, mungkin dah biasa tengok yang sebelah kanan saya. Mungkin yang sebelah kiri yang handsome-handsome ni kita belum biasa untuk tengok lagi. So topik kita podcast hari ni, sebelum kita cerita pasal topik podcast kita hari ni, kita minta mereka perkenalkan diri. Bermula dengan sebelah kanan saya, kita mula perkenalkan nama, umur dia, sebab dia ada berkaitan dengan topik kita hari ni. Umur dia, lahir dia tahun berapa, 80-an ke, 70-an ke, 90-an ke, ataupun 00-an ke. Lepas tu kita ceritakan, suruh dia bagi tahu dia sekarang orang mana. Okey, alright, kita mulakan dengan yang sebelah kanan kita. Okey. Okay, hai, nama saya Amir Zafwan. Pandanglah kamera. Kau ni pun pandang bawah, pandang kiri, pandang kamera. Okey. Nama saya Amir Zafwan. Saya era 90-an. So, asal dari mana? Kita asal dari Nogoi. Asam pedas mari. Nogoi. Asal orang Nogoi, okey. Umur 90-an, rahsia. Umur 90-an. Maknanya dia lahir tahun 90-an. Tapi kita tanya dia 90-an awal ke 90-an hujung? Di pertengahan. Okey, pertengahan. Okey, terima kasih. Amir sebelah kanan saya ni nama dia Amir. Okey, kita teruskan yang sebelah kiri pula. Perkenalkan diri, umur dan juga daripada mana? Hai, nama saya Muhammad Aiman. So, boleh panggil Aiman lah. Saya lahir tahun 2000. So, sekarang saya umur saya rahsia. Boleh rahsia? Boleh rahsia. Umur rahsia. Tapi tadi dah beritahu 2000 lah. 2000 kalau tahu lah 23. Okey, sekarang dia umur tahun 23 tahun. Boleh agak. Okey, sebelah kiri saya, inilah dia, Aiman. Okey, alright, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Khairul Azhar Muhammad. Saya pula umur pun rahsia. Okey, rahsia. Tapi saya lahir tahun 80-an. Nampak masyarakat majmuk dekat sini kan. Kita masyarakat generasi yang berbeza. So kita ada tahun 80-an, kita ada tahun 90-an, dan kita ada tahun 2000. Dia kena dengan topik podcast kita hari ini, kemerdekaan dan Hari Malaysia. So kita nak cerita. So kita ada generasi yang berbeza sekarang. Kita ada generasi 80-an, 90-an, kita ada generasi 2000-an. Kita nak test, kita tahu lah sejarah ni. Kita tahu. Kita nak test lah. Tengok diorang punya berbeza generasi, kita nak tahu pemahaman dia tentang kemerdekaan. Tapi sebelum kita mulakan kita punya sembang-sembang podcast ni, kita nak tahulah sebenarnya pendapat daripada dua orang generasi berbeza. In split second dia kena keluarkan sebenarnya apa benda yang terkeluar. Diorang tak ada rancang apa-apa, dia kena keluar apa benda yang diorang spontaneously terfikir kepada soalan-soalan yang kita cakap. Okay, kita mulakan dengan saudara Amir, Aiman. 2 A. Saya Azhar. 3 A. Amir, Aiman, Azhar. Okay, alright. Kita nak tahu sebelum kita mulakan kita punya sembang-sembang podcast, kita nak tahu Amir, sebenarnya kalau daripada kau punya konteks view kalau kita suruh cakap sebenarnya at this moment sekarang ni, apa yang kau fikirkan sebenarnya, apa erti kemerdekaan sebenarnya untuk diri kau sebenarnya dengan Hari Malaysia? Dan Hari Malaysia kita tolak tepi dulu. Sekarang kita nak cerita kemerdekaan can bring a lot of maksud kan? Kemerdekaan Malaysia, kemerdekaan diri kau, sebagainya. Tapi kalau daripada segi konteks perspektif kau lah kami apa erti kemerdekaan sebenarnya dalam diri kau? Okey, saya Kuat sikit. Kemerdekaan bagi saya adalah satu konsep di mana bagi rakyat Malaysia kita semua bersatu. Kat situ saya nampak keindahan daripada pelbagai bangsa. Dekat rakyat Malaysia ni beribu bangsa, orang kata berbagai bangsa, kita bersatu pada satu hari 31/8. Hari tarikh yang bersejarah orang tahu. Itu bagi saya kemerdekaan.
Ya, dia macam buku teks lah. Buku teks lah. Okey. Alright, kita pergi ke sebelah kiri kita pula. Aiman, dia mesti ingat kita nak tahu tanya soalan yang sama. Dia dah lancar, dia duk fikir apa mesti kemerdekaan lah. Tapi tidak. Tidak. 2000-an punya Kita nak tanya soalan yang lain pula dekat dia. Okey, kita nak tanya. Okey, sekarang ni mana kita tengok. Hari tu kita baru lepas cuti merdeka kan. Sekarang kita ada lagi satu sambutan Malaysia yang jatuh pada 16 September sebenarnya. Sekarang ni nak tanya, faham tak kenapa ada merdeka? Kenapa ada hari Malaysia ni sebenarnya? Apa bezanya dua ni? Okey, Man. Ni apa yang apa yang saya tahu lah. Okey. So, apa yang kita tahu? Kita nak tengok. Okey. So test lah ni, test. Test. So apa beza kemerdekaan dan juga hari Malaysia daripada jawapan saya lah. Okey, betul. So ni jawapan saya. So kalau merdeka ni untuk saya kita bebas daripada jajahan negara-negara luar. Jajahan So negara disebabkan itu kita dipanggil negara yang merdeka. Negara yang merdeka. So kita bebas daripada penjajah. So tu merdeka. Kalau hari Malaysia ni of course lah semua orang tahu kan. Hari Malaysia ni disebabkan disebabkan penubuhan negara kita. So disebabkan itulah. So diisytiharkan masa tu Malaysia ni negara yang baru. So 16 September tu 1968. 1968 ke 1958? 19 tengok 2000-an. 1968, 1958. 1968 betul lah. Kita merdeka bila? 31 Ogos Tahun 1957. 1957. Come on lah. Kita Betul. tahu kan. Betul. Saya jawab. Okey. 1969. Sorry, 63. Maaf. Aku baru nak cakap salah. Okey, sebenarnya Tadi aku jawab 19 1968, 58 kau jawab. tak jauh lah. 63. Okey, sebenarnya. Okey, merdeka sebenarnya 31 Ogos, tanggal 31 Ogos, tanggal 31. Ogos 1997 ialah tanggal di mana Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka. Merdeka bro, merdeka. Kan? Stadium Merdeka. Manakala pada 16 September 1963 adalah penubuhan Malaysia selepas bergabungnya Sabah Sarawak. Singapura keluar. Singapura keluar. So kita gabung. Jadi sebab tu kita ada Hari Malaysia. Okey. Kat mana di sian tu? Dekat mana? Kita tengok. Best ni aku test lah. Kita tengok kat mana? Dekat mana kita kurang pasti? Dekat mana kita kurang pasti? Okay. Alright. Sekarang ni kita nak tanya, kita nak ambil beberapa quiz lah kan. Quiz nak tengok pengetahuan tentang kemerdekaan korang ni lah kan. Okay. Kita pergi yang sebelah kiri dulu lah. Dia main quiz Kita main quiz, kita nak tengok. Sebenarnya sebab podcast ni kan kita nak cerita pasal kemerdekaan. Tapi itu kita nak tengok knowledge setiap generasi pasal ni kan. Okay, alright. Nanti kita patah balik. Bila kita dah ada idea, nanti kita patah balik bicara. Okay, alright. Okay, sekarang kita nak tanya Aiman. Apakah nama lain untuk bendera Malaysia? Nama lain untuk bendera Malaysia kita panggil Jalur Gemilang. Kita panggil Jalur Gemilang. Come on lah. Rakyat 2000. Relax. Ada berapa warna dalam bendera Malaysia? 4. Merah, putih, biru, kuning. Merah, putih, biru, kuning. Okey. Betul Okey, betul. Aku suka 5, tapi sebenarnya betul. Okey, sekarang kita nak tanya. Man, apa maksud warna merah dalam bendera? Warna merah dalam bendera Malaysia maksudnya adalah gagah berani. Gagah berani. Mantap. You my record. Okay, alright. Kita semua pernah bersekolah. So bila kita cerita pasal sambutan Hari Malaysia, sambutan Hari Kemerdekaan ni, kalau orang suruh cakap kenang kita, obviously kita takkan terkenang zaman Jepun apa sebagainya. Kita bukan generasi tersebut. Tapi kita akan ada kenangan waktu sekolah. Okay, Amir, in split second cuba kau fikir satu kenangan
apa yang best sebenarnya kenangan sambutan Merdeka dan Hari Malaysia dekat sekolah? Okey, saya boleh bagi dua kenangan. Okey, walaupun dia request satu. Okey, satu berada di sekolah, satu lagi berada di luar sekolah. Satu di sekolah, satu berada di luar sekolah. Okey. Okey, yang pertama waktu sekolah, atas pentas tu saya menjadi anggota pelakon dekat atas pentas tu untuk berlakon untuk Hari Kemerdekaan. Berlakon. Ni Yes, ni dekat sekolah. Ni dekat sekolah. Okey, pentas sekolah lah ni. Pentas sekolah ni berlakon masa Hari Kemerdekaan. Dan tu saya tahu cakap 3 bahasa. Bahasa Malaysia, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Kalaivanicum, Tachahau, selamat sejahtera. Kalai mana ke maksud dia? Hai. Hai. Sama. Sama. Tiga-tiga selamat sejahtera lah. Yes. So mana watak kau naik atas tu hanya cakap 3 benda tu turun lah. Tak ada. Okey, Kita berlakon lah. Okey, berlakon Kita lah. macam, satu ada bangsa Cina, ada bahasa India, ada sebab saya sekolah di KL. So nak kata macam kaum-kaum lain tu tak ramai. So 3 ni majoriti yang ada dekat situ. So sama equally lah. So kita tentu saya Melayu bukan pakai baju Melayu, saya pakai samfu. Pakaian tradisional bangsa Cina. So yang bangsa Cina akan Samfu bukan Chongsang. Chongsang untuk perempuan, Samfu untuk lelaki. Ni untuk pengetahuan lah. Okey, aku tahu. Okey. Dan itu Indian akan pakai baju Melayu, yang Cina akan pakai baju India, sari. Bukan sari untuk perempuan. Dia pakai kurta, something else. So kita melakon situ, kita menyanyi dan kita mempersembahkan suasana zaman-zaman Tunku Abdul Rahman di situ. Okey, alright. And then di mana keadaan luar pula, okey, tentu berada di Dataran Merdeka. Saya ingat tahun tu tahun 2008. 2008 masih ingat tahun dia 2008 kat luar kat mana? Dataran Merdeka. Dataran Merdeka. Perarakan. Saya ingat Dan tu saya bermulanya cita-cita nak jadi atlet ataupun coach Malaysia sebab saya dapat salam salah satu orang yang pernah mewakili Malaysia dan pernah jadi coach sekarang, iaitu Miss Bersidih. Aura tu sampai sekarang dia cakap satu hari aku mesti kena jadi pemain Malaysia ataupun coach Malaysia. Tapi benda tu sekarang terbukti selepas beberapa tahun. Apa yang terbukti? Saya jadi pemain Malaysia. Itu last point dia. Last point dia sebenarnya nak cakap dia main Malaysia. Last point dia. Okay, alright, kita pergi kat Aiman pula. Apa kenangan sambutan-sambutan zaman sekolah yang menarik ah? Kenangan macam biasa lah. Setiap sekolah mesti ada punya style sambutan sendiri kan. Tapi sekolah kita orang lain sikit lah. Sebabkan sekolah kita ni saya sekolah Subang Bestari. Subang Bestari. Okey, tengoklah siapa yang tengok ni ada tak rakan sekolah kenal tak dia ni dulu. So Subang Bestari ni dia terkenal dengan ada satu grup ni orang panggil Atras Supes. So Atras Supes ni memang terkenal lah. So waktu hari Merdeka tu, so kita orang ada buat satu tifo kan, memang bukan tifo kecil lah, tifo macam kat stadium Atras buat tu kan. Kita buat tifo besar. So buka daripada atas bangunan. Tifo tu tulis negaraku Malaysia. Lepas tu kita orang chant. Tifo ni apa yang macam kain rentang Yes. Okay. Dia orang besar, orang besar sebab bangunan. Kalau ada tengok ada viral satu tu, tu sekolah saya lah tu. Claim. Lepas tu kita orang chant lagu ni lah, Selabannya Harimau Malaya tu kan. Sebab apa lagu tu dia macam datang ke semangat kita. Walaupun lagu tu untuk bola sepak, tapi kalau orang biasa nak nyanyi pun boleh. Sebab apa dia datang ke semangat jiwa patriotik tu kan. So kita start chant. Lepas tu ramai-ramai satu sekolah ikut. Satu sekolah pula. So kenangan manis. Sama macam saya, kenangan zaman sekolah kita memang setiap tahun kita akan ada sambutan. Tapi saya teringat lagi kenangan sewaktu saya di tingkatan 3 waktu tu saya bersekolah Sekolah Amsyah. So bila malam kita akan iya sekolah tu, kita akan buat macam-macam dan sebagainya, tak tidur malam sebenarnya. Dan masa tu kita tahu kita besok tu kita ada perasmian jatah negara. Perasmian jatah negara Guinness Book of Record, jatah negara terbesar. Faham. So tu sekolah ni lah buat. Sekolah tu buat lah. Guinness Book of Record pula. Malaysia Book Record tu macam Malaysia Book of Record.
So itu antara kenangan lah. Banyaklah benda-benda yang tak boleh diceritakan sebenarnya. Selepas malam tu, sebenarnya malam tu besoknya saya dah tak sekolah lah selepas. Dalam satu malam macam-macam terjadi. Tu macam-macam lah terjadi. Itu antara kenangan lah. Okay, so seterusnya kita tanya Aiman lah sebenarnya. Di usia sekarang ni, apa perasaan kita tolak tepi dunia-dunia yang lain lah, pasal kerja ke, pasal aktiviti kita lah, apa semua. Kalau kita boleh simpulkan satu pengalaman Aiman lah sebenarnya, apa Aiman nak gambarkan, apa perasaan sebenarnya duduk di Malaysia? Perasaan bangga lah. Bangga sebab apa? Bila ada hari-hari penting macam ni, dia tak kisah kaum apa pun, kita kumpul sekali. Lepas tu orang Melayu, orang Cina, orang India boleh gelak-gelak sekali. So tengok bangga lah, kita punya negara tak resis macam negara luar. So tengok benda tu saya bangga lah. Amir pula? First thing first, orang kena tahu makanan kat Malaysia ni pelbagai. Kita kalau orang kata nasi lemak, kalau masak kat India ada rasam. Yang orang tak pernah tahu rasam tu apa, kalau bangsa lain kena cuba rasam tu. Makan dengan nasi panas-panas, rasam dengan sambal sikit, dengan sambal ikan bilis, dengan telur mata. Kompleks. Dan masakan Cina kalau kita tahu macam yang dimsum halal, cara nasi ayam ni. Kalau kita tengok nasi ayam orang Melayu masak lain, nasi ayam bahasa India ni pelbagai. Dalam satu menu tu pelbagai. So nampaknya kita dalam Malaysia ni pelbagai orang kata menarik tarikan dekat situ. Indahnya Malaysia kan. Indahnya Malaysia. Aiman tadi cakap sebenarnya kita jumpa semua orang pun sama, bergelak sama-sama. Kita kalau kat Malaysia, kita tak tengok warna kulit kita lah. tak tengok warna kulit. Kita mungkin tengok warna kulit orang lain mungkin look stranger. Kalau ada Mak Saleh, Mak Saleh lah. Tapi kalau orang India ke, orang Cina ke, orang Melayu, bagi kita adalah biasa. Sebab kita adalah satu Malaysia. Kita ada Makanan tadi pula macam-macam makanan. So menunjukkan sebenarnya kita duduk kat Malaysia ni sebenarnya benda bagus. Sebab kita in reality sebenarnya kita makan pelbagai budaya, ikut sebagai budaya kan. Belum cerita kalau kita tiba-tiba jumpa strangers, contoh kita tengah isi minyak ke apa, kita jumpa orang Sabah, orang Sarawak, kita tak pelik pun dia cakap macam tu. Betul Kan, kita punya dialect dia apa semua kan. Sebab kita this is Malaysia. kamu boleh bahasa Sabah Malaysia. Kalau kita pergi Kelantan tiba-tiba dia cakap KL baru kita pelik, this is not Malaysia. Itu lagi satu benda yang bagusnya duduk Malaysia bagi saya sebenarnya perpaduan tu lah sebenarnya. Memang perpaduan tu sebenarnya saya cakap, first kali saya memang kena letak betul-betul disclaimer, Malaysia memang negara yang aman. Pergi mana-mana kita tak perlu risau. So perpaduan tu memang gila babi. Kita ada beberapa benda contoh yang terbaik yang menunjukkan betapa padunya negara kita ni. Sebagai contohnya, saya bagi satu contoh padu. Saya pernah ingat lagi antara benda yang best adalah waktu masa Lee Chong Wei dia main kejohanan final. Apa dia? Malaysia. Dia main tak ingat lah kat mana dia main, kat mana tak ingat kat mana. Tapi kejohanan tu dia main final. Semua disiarkan di siaran TV kan. So kita boleh tengok betapa semangatnya orang Malaysia. Betapa semangatnya orang Malaysia. Walaupun Lee Chong Wei tu kaum lain. Kaum lain semua. Kita semua padu-padu. Orang bila dah menang kita berpeluk-peluk sesama semua orang kan. So betapa padunya lah perpaduan yang kita ada lah. Bersyukurlah sebenarnya duduk kat Malaysia ni. Macam saya sendiri sebenarnya, kalau saya boleh kongsikan, saya dah pergi kepada pelbagai negara. Orang cakap dia berjalan jauh, luas pemandangan pelbagai negara. Tapi setiap kali saya duduk sana lama, bukan pergi duduk sekejap bercuti 7 hari, 10 hari, tak lah. Saya pernah duduk 6 bulan pun saya pernah duduk kat luar negara. Yang mana walaupun duduk mana best pun sebenarnya, tetap kita rasa nak balik Malaysia lah. One day nak balik Malaysia lah. One day malas lah nak kerja kat luar-luar sebenarnya. Nak balik juga Malaysia sebenarnya. So indahnya lah Malaysia kita nak ceritakan ni lah. Okay, alright, seterusnya kita berbalik kepada kuis lah. Kita balik kepada kuis lah. Okay, so kita nak tanya lah. Okay, kita tanya Aiman. Aiman, soalan senang lah kita tanya. Siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang? Sekarang Anwar Ibrahim, kita punya Perdana Menteri. Anwar Ibrahim. Daripada parti apa tak betul? Dah payah. Nama pendek dia bagi. Nama panjang ke? Datuk Seri ke? Tan Seri ke? Nama Nampak? Dia tahu Anwar Ibrahim ke? Nampak?
Datuk Seri Datuk Seri Anwar Ibrahim, nama panjang dia. Betul. Okay, Datuk Seri Amir Anwar saya Ibrahim. nak tanya pula. Senang-senang lah. Senang. Yang paling senang kalau dia Siapa pernah kalau jadi kalau Perdana kalau, Menteri ni? kalau dia kata sekarang ni dia soalan Perdana Menteri yang sekarang siapa? Sekarang kita tanya lah Amir, Perdana Menteri Malaysia yang pertama siapa? Tunku Abdul Rahman. Nama panjang? Kau pun tak tahu nama panjang. Datuk Tan Sri Tunku Abdul Rahman. Mana ada nama dia? Alamak. Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Betul lah. Jangan kita tu. Itu yang betul nampak beza generasi kan. Nampak? Nampak beza kan. Okey. Alright, so sekarang kita bagi ruang open lah dekat orang sekarang ni sebenarnya. Okey. Kita bagi kat Amir lah. Okey. Cuba Amir kau cerita. Kau apa kau harapan kau kan? Semakin kita membesar, cara pemikiran kita sebenarnya berbeza. Tak dinafikan juga sebenarnya semangat patriotism tu semakin kurang. Apa harapan kau sebenarnya untuk masa-masa akan datang? Apa harapan kau sebenarnya untuk masa-masa akan datang untuk generasi-generasi akan datang lebih memberi dan menerima nilai kemerdekaan dalam diri masing-masing? Okay, first thing first saya akan tekankan, saya ramai, kalau orang kata percentagekan kawan Melayu, kawan Cina, kawan India, kawan bangsa-bangsa ni, saya kawan dengan semua. Kawan dengan semua, okay? Yes, sebab ada kadang-kadang saya lepak dengan Cina, ada kadang-kadang saya lepak dengan India, kadang-kadang ni sebab saya pun ada family saya yang kahwin dengan India. Makcik saya kahwin dengan bangsa India. Lepas tu ada yang kenalan rapat saya memang bangsa Cina. And then ada yang dalam saudara mara saya orang Sabah Sarawak. So saya dalam satu keluarga saya je dah pelbagai bangsa. So saya rasa macam seronoknya. Aku ada saudara mara Sabah, kita tahu Sabah ada pemerik, kita tahu pulau kan. Lepas tu kita boleh nampak kita nak pergi hiking ni bukan macam ramai bangsa, orang macam kita, orang tak nampak je. Kita tengok ni. So saya harapkan pada masa akan datang kita akan rapatkan upah tu orang kata. Macam sebenarnya mungkin zaman dulu kita dah dipecahkan. Zaman orang kata jajahan, Melayu buat ni kat masa zaman-zaman dulu sejarah. Kalau Cina buat perniagaan, kalau India buat perniagaan burung, Melayu buat apa. So sekarang ni kalau saya nampak dah ada pertukaran proses. Macam kau boleh lepak dengan aku borak-borak, kita dah tak nampak orang pandang apa kata, pandang something like remeh. Kau lepak dengan Cina kau tak tahu saya tak suka macam tu. Sebab kena tahu kadang-kadang kalau contohlah motor kita rosak ke, time tu kereta kita rosak ke, orang lain bantu. Kita tak mau, terima kasih. Takkan kita cakap awak jangan bantu saya tak suka awak. Kita kena ada satu sama lain punya orang kata belas kasihan dekat situ. Kita tak boleh ada rasa macam kau siapa. Kita tak ada orang kata apa, penjarakan. Kita sepatutnya satu sebab kita semua adalah Malaysian. Okay, so sekarang kita nak tanya pada Aiman lah. Apa harapan Aiman untuk generasi-generasi yang akan datang untuk lebih memberi dan menerima nilai kemerdekaan dan erti sebuah negara Malaysia ni? Harapan saya untuk generasi yang akan datang, jangan lupakan tradisi ni. Maksud tradisi ni, so setiap tahun kita akan sambut Merdeka, kita akan sambut Hari Malaysia. So kalau tengok tiap-tiap tahun, macam tahun ni kita sambut Merdeka dekat Putrajaya. So tengok ramai orang pergi kan. So harapan saya untuk generasi akan datang, jangan tak sambut lah. Kita kena sambut sebab ni tarikh persejarahan. So sebenarnya saya nak cakap generasi akan datang, saya tak nak dia orang tak tahu kenapa kita merdeka, berapa tarikh kita merdeka, kenapa kita dijajah dulu, cerita dan sebagainya, macam mana orang dulu bersusah payah hidup kan. Tapi kita nampak macam Aiman dia macam rancak je bercakap. Kita tanya lagi satu soalan lah kan. Aiman, rukun negara ada berapa? Rukun negara ada 5. Apa itu rukun negara? Sebut kan? Yang rukun negara yang pertama? Kedaulatan, undang-undang. Kau
kepercayaan kepada Tuhan. Okay. Dia Tuhan dia tak ada dulu. Raja udah tinggal dengan dulu. Terus sekali undang-undang nombor 1. Jabir law ni. Saya ingat kan abang tanya salah satu. Salah satu. Yang pertama. Yang pertama. Mana dia cover? Tengok undang-undang. Tengok undang-undang. Tengok naik atas tu. Okay. Kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua. Kedua. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Saya tanya kita je ke kita Aku tanya. 3 sampai nombor 5. Nombor 3. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Sopan dan tata susila. Baik. Okay, alright. Okay, lepas banyaklah kita berbincang. Air pun dah nak habis. Rasanya hujan pun dah berhenti. Okay. Alhamdulillah, sebenarnya dalam satu sesi yang singkat ni sebenarnya macam-macam gak kita kongsikan sebenarnya. Kita kongsikan daripada perspektif laporan, 2000, apa pandangan kita tentang kemerdekaan. Lepas tu apa lagi kita punya pengetahuan tentang kemerdekaan. Kita nampak yang paling tak pandai sekali ya 2000 lah. Okey, 80 memang jadi. Tapi sebab tu lah dia mengharapkan generasi akan datang lebih mendalami. Lebih mendalami. Jangan terkejut, abang Aiman ni akan jadi negarawan satu hari nanti. So itu sahaja daripada kami. Dan percayalah sebenarnya kita berada di sebuah negara yang Malaysia yang masyarakat majmuk, pelbagai budaya, bangsa, dan sebenarnya kita amat bertuah berada di negara Malaysia ni. And Alhamdulillah kita sekarang negara yang aman. Dan di sini kami warga ATS Port ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka dan selamat menyambut Hari Malaysia. Selamat bercuti, berhati-hati mana yang pulang ke kampung, bawa kereta dengan baik-baik, bawa motor dengan baik. Balik kampung ke? Cuti Cuti panjang hari je kan? Tak apa. Balik kampung juga. Okey. Orang ambil cuti sehari awal. Betul. Kita esok cuti. Kita esok lah cuti. Kita tak cuti. Okey. Alright, berjumpa lagi kita di rancangan ATM Podcast yang seterusnya. Nantikan topik-topik yang menarik yang akan datang daripada kami. Sehingga itu, jumpa lagi. Bye-bye. ATF Play with confidence.